Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani pada malam ini. Hari ini merupakan hari pertama selepas kita melalui perintah darurat yang sudah pun kita lalui sejak 11 Januari 2021 dan tamat pada 1 Ogos 2021. Biarpun proklamasi darurat ini yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong bertepatan dengan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, tetapi dengan natijahnya, dengan objektifnya untuk mengawal penularan pandemik COVID-19, sepanjang kita melalui perintah darurat ini, kita lihat peningkatan ketara kes-kes positif COVID-19 dan menjelang 2-3 bulan Ogos yang mendatang, Ogos ini, kita lihat peningkatan kematian dan juga kes-kes yang dirujuk ke ward ICU amat membimbangkan. Jadi bagaimana kita bergerak ke hadapan bermula hari ini. Jadi untuk kita melihat fokus pemulihan dan juga mengelakkan krisis berpanjangan di talian melalui Skype pada hari ini, saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Utama Ilham Center. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tuan Haji. Terima kasih. Dr. Hamidin, hari ini merupakan hari pertama selepas kita melalui hampir 7 bulan ataupun 8 bulan perintah ataupun proklamasi darurat yang mahu kita capai apabila diisytiharkan darurat adalah seperti mana yang dikendaki oleh pihak kerajaan untuk melandaikan lengkuk pandemik COVID-19. Tetapi kita lihat situasi sekarang malah lebih buruk apa yang kita lalui sepanjang tahun 2020. Jadi pagi tadi kita lihat pihak-pihak pembangkang berarak menuju ke Dewan Parlimen walaupun tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa. Tetapi dalam keadaan sekarang dengan situasi pandemik yang masih tinggi, masih menular begitu serius, walaupun sedikit kelegaan proses vaksinasi kepada rakyat berjalan dengan lancar dan melebihi 500,000 saban hari. Jadi bagaimana kita perlu melihat situasi ini dalam keadaan yang rasional dan semua pihak perlu cool head ataupun berlapang dada. Walaupun kita tahu ada masalah di situ di sini, tetapi kita tidak lari daripada isu asas iaitu isu pandemik COVID-19. Pandangan Prof. Terima kasih Saudara Haji. Jika kita perhatikan apa yang telah berlaku hampir 12 jam yang lalu, apabila darurat tamat di negara kita hasil ia diperkenalkan pada Januari yang lalu, saya perhatikan sebenarnya ia tidak memberikan sebarang apa-apa kesan secara psikologi kepada rakyat. Ini mengapa? Kerana seperti daripada awal lagi, mula apabila dipersoalkan mengapa darurat diperkenalkan dan apabila pihak kerajaan menggunakan alasan bahawa darurat diperkenalkan untuk memerangi wabak COVID, tetapi apa yang berlaku di sebaliknya seperti yang Saudara Haji katakan tadi, setahun yang lalu ini menunjukkan bagaimana kita bukan sahaja tidak mampu, malah boleh dikatakan gagal dalam mengawal penularan COVID-19 dengan jumlah peningkatan kes harian, jumlah peningkatan kadar kematian yang tinggi juga. Jadi dalam konteks itu saya merasakan ramai yang mula mempersoalkan keberkesanan pengisytiharan darurat itu dalam konteks mengawal sedia penularan COVID-19 dan memberikan keselamatan kesihatan kepada rakyat. Jadi dalam konteks ini saya merasakan tidak banyak beza apa yang berlaku semalam dengan hari ini dalam kehidupan seharian rakyat. Bagaimanapun, apa yang rakyat tetap mahukan ialah bagaimana kerajaan boleh menyediakan satu gambaran yang lebih jelas. Apakah situasi COVID, apakah yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Dan saya kira dalam konteks inilah mengapa darurat itu lebih dipersetujui dan kalau kita lihat sebab-sebab mengapa dalam tempoh seminggu yang lalu ini akibat daripada persidangan khas Parlimen yang berlaku pada Isnin yang lalu dengan jelas menunjukkan bagaimana kesan darurat itu lebih kesannya dalam segi politik berbanding dengan kesannya dari segi kesihatan, keselamatan sosial, kesihatan dan juga sosial serta ekonomi rakyat. Jadi dalam konteks ini saya kira kerajaan seharusnya mengambil langkah yang proaktif lebih dalam konteks political will dia. Dalam politika zaman politik untuk memperbaiki keadaan. Kerana saya kira akta-akta yang diberikan ketika ini dalam konsep pengawalan penyakit sudah lebih daripada mencukupi bagi pihak kerajaan untuk mereka gunakan dalam memperbaiki hal tuju kita berdepan dengan COVID-19. Okey, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri sudah menjelaskan bahawa Akta 342 ataupun Akta Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit Berjangkit
1988 yang memberi kuasa kepada Menteri Kesihatan untuk mengisytiharkan mana-mana kawasan tempatan sebagai kawasan jangkitan ia mencukupi dan tidak memerlukan proklamasi darurat. Jadi mengapa ketelusan accountability berkaitan dengan pengawalan wabak ini perlu dikongsikan oleh pihak kerajaan kepada rakyat? Kerana rakyat ingin tahu, kerana mereka sudah dikurung hampir 3 bulan. Pelbagai istilah diwujudkan untuk pengawalan wabak, PKP, PKPD, PKPP dan sebagainya, tetapi hasilnya tidak nampak kita boleh rasakan sehingga hari ini. Tetapi kesannya amat parah, iaitu kesan kepada ekonomi, kesan kepada sosial, kesan kepada mental, kesihatan mental dan juga kita tahu termasuk mereka yang dijangkiti sudah melangkaui lebih 1 juta, sudah meninggal melebihi 9,000 nyawa rakyat Malaysia. Jadi mengapa kali ini kerajaan perlu berterus terang kepada rakyat, mereka bersungguh-sungguh mengawal pandemik, dalam masa yang sama kita ingin keluar segera daripada situasi yang mungkin akan terus berpanjangan menjadi endemik tetapi tidak menjadi serius pada masa akan datang. Saya kira perkara pertama yang harus kerajaan perbaiki ialah komunikasi. Bagaimana pihak kerajaan dari segi kepimpinan politik, kepimpinan pentadbiran itu berkomunikasi, menyampaikan maklumat kepada rakyat. Itu yang pertama. Keduanya, apakah bentuk maklumat dan sejauh manakah maklumat itu boleh didapati, diakses, dinilai, diguna pakai dan diperdebatkan oleh orang ramai. Itu juga merupakan satu persoalan. Di kala ini, di mana kita bercakap tentang democratization of information, seharusnya kerajaan juga bersifat telus dalam perkara ini. Perkongsian maklumat-maklumat utama bukan sahaja di kalangan penjawat awam dan juga pembuat dasar, tetapi yang lebih penting lagi juga haruslah dikongsi untuk rakyat supaya rakyat bukan saja peka tapi memahami apa yang berlaku di sebaliknya. Persoalan seperti yang Haji katakan tadi, rakyat setakat ini sudah letih, sudah hampir, kalau di Lembah Kelang ini sudah hampir daripada 2 bulan kita terkurung di rumah daripada awal Jun. Okey, tetapi pada masa yang sama kita tidak disediakan dengan data-data. Kalau A mengatakan bahawa sekiranya di kawasan C yang banyak penularannya, kenapa saya A ini harus di lockdown? Tidak boleh melakukan aktiviti tertentu. Jadi dalam konteks inilah saya kira kerajaan seharusnya mempunyai satu kadar komunikasi yang lebih jelas, yang lebih telus dan perkongsian maklumat. Itu saya kira amat penting. Mengapa? Kerana dengan sentuhan teknologi pada hari ini amat mudah untuk pihak kerajaan menyampaikan maklumat-maklumat yang sebenarnya boleh diguna pakai dan boleh mempengaruhi tingkah laku penduduk. Jadi saya kira era di mana kerajaan mengetahui segala-galanya itu dan membuat keputusan secara individu, secara one side, itu saya rasa sudah berlalu. Dan lebih memerlukan satu pendekatan yang tersasar dalam melakukan tindakan mereka. Jadi dalam konteks ini, mengapa ketulusan itu penting bagi didambakan oleh rakyat? Seperti yang Haji katakan, saya ingin membawa kembali bahawa kita berdepan dengan satu pandemik yang satu suasana di negara ini yang kita tidak pernah alami. Ramai yang mengatakan bahawa kita berdepan dengan masalah yang sama pada 1998, tapi kita harus ingat, 1998 kita berdepan hanyalah dengan permasalahan ekonomi dan nilai mata wang. Tetapi kali ini kita bukan sahaja berdepan dengan masalah keselamatan sosial yang boleh membawa kepada hospitalisation dan juga kehilangan nyawa, tetapi kita juga berdepan dengan permasalahan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, sektor ekonomi yang tidak berkembang, aktiviti ekonomi yang terhalang. Begitu juga yang lebih penting lagi, saya kira ialah kita berdepan dengan satu tahap perkembangan sosial yang sangat-sangat mendukacitakan bagi kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Pendidikan anak-anak entah ke mana perginya, PDPR sekejap ada, sekejap tak ada, apakah kontennya dan sebagainya, pergaulan di antara keluarga juga kita melihat bagaimana institusi kekeluargaan itu mula tidak ditekankan kerana yang muda tidak dapat menyantuni yang tua, dan pada yang masa sama kita lihat bagaimana kadar membunuh diri semakin meningkat, menunjukkan tekanan-tekanan sosial mula memberikan kesan dalam kehidupan seharian. Jadi apabila kita berdepan dengan perkara yang tidak pernah kita alami ini, saya kira kerajaan seharusnya berbesar hati, berlapang dada, harus menerima hakikat, harus mereka depani dan menerima hakikat itu. Di sini saya ingin melihat, I'm calling again, supaya kita pihak kerajaan membentuk sebuah majlis dan sebagainya yang bersifat independen, bebas. Mengapa saya rasa kebebasan ini penting?
yang badan ini penting dalam memastikan kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini, kerana kita dapati kebelakangan ini tahap kepercayaan kepada kerajaan itu sudah sangat berada di tahap yang paling lemah. Dan kalau kita lihat dengan apa yang berlaku di Parlimen pada minggu yang lalu, itu menunjukkan bahawa kerajaan ketika ini berdepan dengan pelbagai sudut tentangan. Bukan sahaja daripada segi politik, tapi juga daripada satu lagi institusi negara yang besar, iaitu Istana Negara. Jadi dalam konteks ini, saya kira kerajaan tidak boleh melakukan kerja as usual, membentuk pelan pemulihan negara, membentuk majlis pemulihan negara yang masih lagi didasari oleh pembuat dasar yang berasaskan kepada politik semata-mata. Saya kira ini akan memberikan kesan. Kerajaan seharusnya, saya kira, berbesar hati, berlapang dada, melantik sebuah jawatan sebebas yang mempunyai kuasa eksekutif bagi menangani COVID-19. Ini saya kira akan memberikan kelebihan dalam konteks membina keyakinan rakyat bahawa kita berada di landasan yang tepat berdepan dengan COVID-19. Kerajaan berada di persimpangan, kekusutan yang berlaku dan juga cabaran yang dihadapi bukan kepalang. Suatu benda yang amat besar. Bagaimana ini dapat dirungkaikan dengan situasi krisis politik yang kalau dibawa ke Parlimen, kerajaan perlu meyakinkan bahawa segala ordinan darurat yang dilakukan sepanjang 6 bulan itu ataupun 8 bulan itu perlu dibentangkan, didebatkan dan juga diundi. Keduanya, krisis yang dihadapi oleh kerajaan dengan pihak Istana Negara ataupun Raja-Raja Melayu. Ini suatu perkara yang perlu diselesaikan segera kerana keharmonian yang tidak wujud dalam institusi pembinaan sebuah negara bangsa yang matang, ia akan mencacatkan, ia akan menggagalkan banyak perkara polisi yang terbaik sekalipun, pemikiran-pemikiran yang terbaik sekalipun untuk keluar daripada pandemik, keluar daripada isu berkaitan dengan pemulihan negara ini, ia sukar dapat dicapai. Jadi pandangan Prof bagaimana? Suraji, kalau kita lihat kepada permasalahan yang dihadapi oleh kerajaan ketika ini, saya kira dia boleh diselesaikan daripada banyak sudut. Sudut pertama, bagi saya, kerajaan ingin menyelesaikan itu dari sudut politik. Kerana saya kira politik ini amat-amat penting, walaupun ramai yang mengatakan bahawa kita harus menafikan politik. Saya juga selalu menasihatkan ahli-ahli politik supaya tidak mementingkan kepentingan politik semata-mata. Tapi realitinya, kita mengetahui bahawa permasalahan yang dihadapi oleh kerajaan hari ini ialah permasalahan politik yang berasal daripada permasalahan politik di mana kerajaan tidak berjaya dalam konteks memberikan legitimasi kewujudan kerajaan ini dari sudut di Parlimen contohnya. Jadi sebab itu pada lepas saya mencadangkan supaya kerajaan seharusnya tidak menangguhkan sidang Parlimen. Mengapa? Kerana Parlimen ini masih lagi merupakan pentas yang terbaik untuk kerajaan memberikan penerangan, mendengar pendapat dan juga menghalas ujas kembali kepada apa yang disarankan oleh pihak kerajaan. Itu pendapat saya dan saya kekal berdiri di atas pendapat itu bahawa Parlimen tidak seharusnya diatur. Keduanya, saya kira kerajaan juga seharusnya mempunyai satu keazaman politik untuk membuktikan keabsahan mereka di Parlimen. Dan dalam konteks inilah saya mencadangkan sebagai pihak kerajaan apabila mereka menyambung semula sidang khas Parlimen ini supaya ia memberikan tempoh masa yang lebih panjang untuk perdebatan dan juga pelanjutan dalam konteks hari persidangan. Mengapa? Kerana saya kira kerajaan seharusnya berani berlapang dada membuktikan bahawa mereka adalah sebuah kerajaan yang mempunyai legitimasi, mempunyai cukup nombor, mempunyai cukup majoriti untuk menjalankan pentadbiran. Sekiranya mereka boleh melakukan perkara tersebut dengan membawa usul pembatalan semua ordinan darurat itu dan diluruskan dengan majoriti, saya kira itu secara tidak langsung akan membuktikan apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang sebelum ini hanyalah merupakan satu retorik politik semata-mata, bahawa pihak kerajaan sebenarnya mempunyai majoriti dan dibuktikan. Jadi dengan itu saya kira dia boleh menyelesaikan banyak masalah. Masalah dengan parti politik, bermakna ketika ini jika dan sekiranya mereka telah mempunyai majoriti dan tetapi jika ada parti politik, pemimpin tentu masih lagi mahu mempersoalkan tentang majoriti, saya kira rakyat akan menghukum. Kerana rakyat melihat bahawa persoalan itu telah diselesaikan. Setelah diselesaikan, menunjukkan bahawa mereka mempunyai nombor di Parlimen, mempunyai majoriti yang cukup. Dan kedua juga,
saya merasakan dia memberikan kelebihan dalam konteks urusan pihak kerajaan dengan istana negara. Bahawa mereka membuktikan kepada istana negara bahawa mereka adalah sebuah kerajaan yang sah, mendapat sokongan, dan oleh itu saya kira istana juga boleh ditenteramkan sementara oleh kerajaan. Jadi ini saya kira sesuatu yang bukan saya katakan ideal yang saya harap ia akan berlaku, tapi melihat kepada perkembangan kebelakangan ini, saya kira apa yang diberikan oleh kerajaan lebih dalam konteks kepentingan politik semata-mata. Dan ini saya kira akan mengganggu gugat usaha kita dalam memerangi COVID-19. Ya, saudari katakan tadi bahawa kita setakat ini telah berjaya menunjukkan kejayaan dalam konteks proses vaksinisasi. Sangat baik, berkesan dan semakin ramai dan jumlahnya meningkat. Dan kita akan insyaAllah mencapai herd immunity kita lebih awal daripada yang dijangkakan. Tetapi, pada masa yang sama juga rakyat tertunggu-tunggu tentang persoalan tentang ekonomi contohnya. Apakah rancangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Masalah sosial yang saya kira menghantui ibu bapa hari ini ialah pada 1 bulan 9 nanti sekolah akan dibuka. Bagaimana dengan pembelajaran anak-anak? Apa yang terjadi kepada the lost kira-kira generation yang berlaku sejak daripada 2020 lagi. Jadi dalam konteks ini semua, saya kira kerajaan seharusnya lebih berani menonjolkan keazaman politik mereka, bahawa mereka boleh berubah. Dan perubahan itu mungkin akan berjaya disokong oleh pihak rakyat sekiranya kerajaan bukan saja telus, tetapi kerajaan menunjukkan bahawa politik bukan semata-mata. Apa yang penting bagi kerajaan ialah keselamatan rakyat tentang peningkatan aktiviti ekonomi dan juga pemulihan dari segi sosial. Isu berkaitan apa yang berlaku pada minggu lalu di parlimen itu perlu dirungkaikan, perlu ada jalan penyelesaian dan komunikasi yang harmoni perlu diwujudkan antara pihak eksekutif dan juga pihak istana. Saudara Haji, saya kira ketika ini kerajaan seharusnya tidak mempunyai sebarang musuh dan dalam konteks tidak mendapat sebarang tentangan, menimbulkan permasalahan dengan mana-mana pihak. Seperti yang saya katakan tadi, saya harap kerajaan boleh berlapang dada dan menerima bukan saja kritikan, tapi siapa saja yang mungkin sebelum ini tidak memberikan kerjasama baik, tetapi boleh bekerjasama dengan mereka bagi memastikan kepentingan rakyat itu menjadi nombor satu. Pilihan yang pertama. Jadi dalam konteks ini sebenarnya bukan saja dengan pihak istana. Seperti yang Saudara Haji katakan, sudah tentu dengan pihak istana itu penting kerana yang di-Pertuan Agong ialah ketua kerajaan. Dalam konteks itu, ketua negara, dalam konteks itu, hubungan yang baik antara kedua-duanya ini pastinya akan memudahkan lebih banyak pengurusan dari segi penyampaian perkhidmatan dan juga dasar-dasar lebih mudah disampai. Maknanya kerajaan akan mempunyai lebih banyak saya kira peluang untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Tetapi sekiranya ia gagal, saya kira kerajaan seharusnya bukan saja menggunakan pendekatan yang ada pada hari ini, tetapi seharusnya lebih bersifat diplomatik dengan kumpulan istana. Mengapa? Kerana dua sebab. Dalam konteks psikologi orang Melayu terutamanya, kita melihat amat sukar sekali. Dan ketika ini, orang Melayu lebih mempercayai istana daripada ahli politik. Dalam konteks ini bermakna, istana merupakan sebuah sekutu bagi kerajaan. Bukannya musuh yang dianggap. Jadi, kegagalan menerima ini akan membawa pada yang amat besar kepada kerajaan dalam memastikan keupayaan mereka memerangi COVID-19. Dok, kita tahu pelan pemulihan negara ini berpandukan ataupun merujuk kepada kes-kes ambang yang kita catat saban hari. Tetapi nampaknya rakyat di bawah ini begitu resah kerana ambang ataupun yang kita ingin lihat nilai ambang yang dirujuk sebagai satu indikator untuk kita beralih ke fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 seterusnya seolah-olah mustahil kalau melihat angka ini, terutama di Lembah Kelang dan negeri-negeri yang sudah beralih ke fasa 2 pun sudah melihat peningkatan ketara selepas perayaan Idul Adha. Jadi sekali lagi rakyat mempersoalkan apakah jalan sebenarnya. Kita berada dalam lockdown ini sudah menghampiri 3 bulan. Banyak pihak terkesan, terutamanya industri, pihak komersial, pihak IKS, sekolah ditutup dan sebagainya. Tetapi kalau melihat cara kita berkomunikasi dengan pelan yang kita rangka, amat sukar difahami oleh rakyat di bawah. Pandangan seorang penanalisis politik.
Terima kasih Haji. Sebab itu pada peringkat awal lagi apabila kerajaan mengumumkan pelan ini, saya merasakan, saya memberikan kritikan terhadap pelancaran pelan ini. Sehinggalah kepada pengumuman penubuhan majlis yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Ia mengambil masa 39 hari bagi pihak kerajaan untuk sampai daripada satu tahap pengumuman pelan hinggalah kepada pengumuman ahli-ahli pelan. Dan itu pun selepas 39 hari, hanyalah dimaklumkan bahawa ianya akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri, memberitahu bahawa negeri-negeri akan dijemput dan pembangkang juga akan dijemput. Bermakna, hampir selepas 40 hari kita berada ketika ini, kita sebenarnya masih lagi tidak mempunyai sebuah pelan yang jelas. Ini yang Saudara Haji katakan tadi. Apabila kita melihat apa yang diletakkan sebagai ambang kes dan sebagainya, kita melihat KPI diberikan kepada virus itu. Sedangkan yang melakukan pergerakannya ialah manusia. Jadi dalam konteks ini nanti kita akan mempunyai persoalan seperti yang Saudara Haji katakan, bagaimana jika kawasan sudah keluar daripada zon 1 masuk ke zon 2, tiba-tiba kesnya melompat naik semula, apa akan jadi? Kalau kita lihat kepada nombor yang berada di kawasan Greater Klang Valley ini, saya rasa kita akan tertanya-tanya bilakah kita akan mampu keluar daripada fasa 1 TPN. Jadi dalam konteks ini, saya kira kerajaan sudah tidak lagi boleh mempunyai satu dasar yang one size fit all. Dia seharusnya lebih bersifat tersasar. Dan saya rasa the missed opportunity yang pihak kerajaan melakukan ialah apabila pihak kerajaan gagal mengembeling kepakaran setiap rakyat Malaysia yang ada. Memastikan ianya diambil kira di dalam Majlis Pemilihan Negara. Di sini yang saya katakan dan saya selalu advocatekan benda ini. Seharusnya majlis ini bersifat independen, Saudara Haji. Saya percaya itu lebih memberikan keyakinan. Di mana kepakarannya bukan saja datang daripada parti politik, pembuat dasar, tetapi juga daripada pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Biarkan mereka ini duduk, mengembalikan tenaga dan pemikiran mereka. Mungkin mesyuarat setiap hari. Okay, memberitahu dan diberitahu, dimaklumkan dan juga apakah tindak balas. Jadi dalam konteks ini saya kira amat penting. Pada masa yang sama, dari segi hubungan dengan negeri juga kita tidak mengetahui apakah dasar yang harus dilakukan oleh negeri, malahan apakah dasar yang dilakukan oleh setiap local council contohnya, berlepas dengan PPN. Jadi, ini semua saya rasa memerlukan daya pemikiran yang berbeza bagi pihak kerajaan untuk mereka mempunyai pemikiran berbeza bagi melahirkan dapatan yang berbeza. Mengapa kita perlu mengelakkan hanya kebergantungan kepada jumlah vaksinasi yang seringkali kita angkat sebagai satu indikator terbaik untuk kita keluar ataupun ke arah pemulihan negara? Mengapa itu bahaya kalau kita hanya merujuk kepada jumlah vaksinasi kepada rakyat tetapi kita membiarkan kawalan pandemik itu sukar untuk kita kawal dan kita tahu juga ia mempunyai impak kepada ekonomi sosial dan sebagainya? Kalau kita lihat ini seperti yang berlaku dengan negara lain ketika ini, Amerika Syarikat dan sebagainya, mereka semula berdepan dengan kumpulan yang tidak divaksin dan kes jadi semakin meningkat. Begitu juga dengan kita. Kita melihat bahawa peningkatan vaksin berlaku tetapi kadar kematian juga semakin meningkat. Kadar hospitalisation juga semakin meningkat. Ini yang saya kira juga akan memberi kesan kepada kehidupan seharian. Kadar vaksinasi mungkin boleh menjadi kesan bagi pihak sederhana jangka masa panjang kita. Tetapi ketika ini, di saat ini, rakyat lebih mahukan sesuatu yang lebih bersifat semerta. Jadi bagi saya jangan teruskan kegilaan ini. Kita sudah menjadi gila lagi. Ya. Kita menepi satu kegilaan di mana kita membuat perkara yang sama tetapi mengharapkan keputusan yang berbeza. Itu satu kegilaan namanya. Jadi saya berharap supaya kita melakukan satu yang berbeza bagi kita mendapatkan dapatan yang berbeza. Jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh pihak kerajaan. Terima kasih Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Utama Ilham Center. Kita mengharapkan apa yang kita bincangkan pada malam ini didengar oleh pihak-pihak yang berkenaan kerana penting. Kerana rakyat dahagakan fakta, rakyat dahagakan berita dan informasi kerana mereka tidak mampu lagi berhadapan dengan COVID ini dan situasi tidak banyak berubah yang kita harapkan saban hari. Jadi terima kasih dan kita mengharapkan fokus pemulihan negara dan juga ini berjalan dengan lancar, berada di landasannya. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, kita jumpa lagi.